Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursyarifah Aklimah binti Mazin, nombor metrik 073267. Poin yang pertama adalah pengenalan ataupun asal-usul batik. Batik merupakan satu bidang kraft tangan yang unggul di Malaysia. Sejak abad yang ke-15 Masihi lagi, manusia telah menemui kaedah perbuatan batik secara tradisional. Pada masa dahulu, masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap. Tetapi kini, kain batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden seperti canting, bandul, gawangan dan lain-lain. Batik mula diperkenalkan di negara kita, khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1990 lagi. Batik berasal daripada Indonesia dan terbit dari perkataan Jawa iaitu tik yang bermaksud menitik ataupun menulis titik-titik. Batik pula bermaksud melukis, menulis, mewarna ataupun menitik. Di alam Melayu, sejenis batik yang dipanggil batik pelangi telah diperkenalkan sejak tahun 1770-an lagi. Di Malaysia, kebanyakan kilang perusahaan batik ini terdapat di negeri Terengganu Darul Iman. Nama Nur Umayyah Zahra binti Samsil, nombor metrik 073315. Seterusnya, kesedaran dan kecintaan masyarakat terhadap pesona batik. Hal ini demikian kerana seperti yang kita tahu, keunikan batik di Malaysia semakin terjejas, berpunca daripada kecenderungan pengusaha dari negara jiran yang menciplak rekaan dan motif tempatan pada produk pengeluaran mereka. Ini kerana menyebabkan keunikan semakin terancam. Sebagai yang kita sedia maklum, lambakan batik di Indonesia dan China dipasarkan secara berleluasa di negara ini. Hal ini bertujuan bagi mengabuli mata dan menarik minat pembeli tempatan. Seperti yang dapat kita lihat, setengah pengusaha terbabit dalam menggabungkan motif tempatan di negara yang terbabit sehingga merosakkan keunikan batik di Malaysia. Oleh itu, pada zaman kini telah berkurangnya penggunaan batik serta pembuatan batik dan tidak dapat sambutan yang banyak bagi peniaga kecil. Nama saya Nur Eliana Syafiqah binti Abdul Zaini, nombor metrik 073812. Seterusnya, berdasarkan temu bual dari komuniti Pasar Payang, iaitu terdiri daripada penjual dan pembeli batik, kami mendapati pelbagai respon, pelbagai jawapan dan pendapat yang berbeza. Hubung kait isu yang dikaji dengan tajuk yang dipilih adalah untuk mengetahui masalah-masalah mengenai isu pemakaian batik pada masa kini. Antara isu yang dikaji adalah untuk mengenal pasti asal-usul batik, terutamanya batik Terengganu, dan komuniti kami adalah Pasar Payang. Selain itu juga adalah untuk mengkaji punca pengurangan pemakaian batik ini merangkumi pelbagai golongan, iaitu golongan muda maupun tua. Akhir sekali adalah untuk mengetahui sebab budaya batik ini kurang diminati oleh aspek tertentu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazmi bin Zamri, nombor metrik 073658. Objektif daripada kajian kami ini terdapat 3 objektif, iaitu yang pertama, untuk mengkaji pengetahuan penduduk Pasar Payang terhadap penggunaan kain batik pada masa zaman kini. Yang kedua adalah untuk mengkaji punca berlakunya pengurangan pemakaian kain batik dalam masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mencadangkan langkah mengimplementasikan pemakaian kain batik dalam komuniti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wan Hasanatul Maudiyah binti Wan Mustafa, nombor metrik 073196. Sekarang saya akan membicarakan tentang komuniti. Komuniti pilihan bagi projek kami adalah penduduk di Pasar Payang yang beralamatkan Jalan Sultan Zainal Abidin, Kampung Tanjung Kapur 20200, Kuala Terengganu, Terengganu. Seramai 10 orang yang telah kami tembual, yang terdiri daripada penjual dan pembeli. Relevansinya pemilihan ini sebagai komuniti kami adalah kerana kebanyakan komuniti ini menjalankan proses jual beli batik. Selain itu, kami juga mendapat maklumat daripada peniaga-peniaga yang menjual batik serta pembeli-pembeli batik. Tujuan pemerhatian
Temu bual dan dokumen ini adalah untuk mengkaji pengetahuan penduduk di Pasar Payang mengenai penggunaan batik pada zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazliza binti Idin, nombor metrik 073673. Kaedah pengumpulan data yang digunakan oleh kami bagi mendapatkan data kajian adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah penyelidikan yang menekankan kepada fenomena-fenomena objektif dan dikawal melalui pengumpulan dan analisis data. Data dikumpul melalui pemerhatian, dokumen dan temu bual iaitu secara berstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Dapatan yang pertama iaitu asal usia batik. Seramai 85% daripada responden mengetahui asal usia batik. Responden menerangkan secara terperinci mengenai kaedah pemprosesan batik. Manakala 15% daripada responden tidak dapat menerangkan secara terperinci mengenai asal usul batik. Dapatan kedua, punca berlakunya pengurangan budaya pemakaian batik dalam masyarakat kini. Seramai 37% daripada responden menyatakan bahawa bahan yang digunakan dalam batik adalah tiruan. Oleh kerana itu, permintaan batik asli semakin berkurangan. Seramai 11% daripada responden menyatakan bahawa masyarakat kini lebih gemar mengikuti trend pelbagaian terkini berbanding pakaian berasaskan batik. Seramai 52% daripada responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini kerana batik masih merupakan pakaian rasmi bagi penyewa awam setiap hari Khamis. Selanjutnya, objektif kajian yang ketiga adalah langkah mengimplementasi budaya pemakaian batik dalam komuniti. Berdasarkan rajah yang dapat dilihat, sebanyak 41% responden telah menyatakan supaya pereka batik itu hendaklah menitik beratkan berkenaan corak batik yang dibuat. Selain itu, sebanyak 33% responden telah menyatakan supaya pameran batik itu hendaklah diperluaskan di setiap negeri agar komuniti lebih tertarik akan batik. Seterusnya, sebanyak 26% responden telah mencadangkan agar amalan pemakaian batik itu dapat diterapkan dalam diri komuniti tanpa mengira latar belakang agar batik ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek zaman. Oleh itu, perkara ini dapat disimpulkan bahawa majoriti responden mencadangkan supaya pereka batik lebih menitik beratkan berkenaan corak batik yang dibuat kerana ianya memainkan peranan yang besar dalam menepati cita rasa pembeli bagi setiap golongan. Hal ini demikian kerana pembeli hanya akan membeli dan memilih corak yang sesuai dan padan untuk dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Razali, nombor matriks 073060. Seterusnya adalah tentang perbincangan isu dan patriotisme dalam kajian ini. Yang pertama, pemakaian batik dapat memperlihatkan kepada orang luar bahawa masyarakat Malaysia masih meneruskan warisan budaya yang mana ia menunjukkan semangat cinta akan negara itu masih ada. Seterusnya, penerapan pemakaian batik dapat mengukuhkan lagi semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, kewajipan pemakaian batik khususnya dalam kalangan pelajar sekolah dan kaki tangan awam pada hari tertentu menunjukkan kesepaduan dan kecintaan terhadap batik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Atirah binti Muhammad Yusof, nombor metrik 073862. Untuk refleksi pula, wajarlah bagi kita sebagai rakyat Malaysia untuk melestarikan kembali pemakaian dan penggunaan batik ke dalam kehidupan seharian kita bagi memelihara kembali khazanah berseni peninggalan nenek moyang kita agar terus terjaga kepada generasi muda yang akan datang. Sebagai pelajar pengajian Islam, memakai pakaian tradisi sendiri merupakan sebuah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Maka menjadi tanggungjawab kami sebagai pelajar Islam untuk memberitahu dan mendedahkan kepada orang ramai tentang sunnah yang satu ini.